Tanpa melengahkan masa, kita persilakan Ervina Laing dari SK Sungai Entulang, Miri, Sarawak untuk membentangkan kajian beliau yang bertajuk Penggunaan Pu Baca untuk meningkatkan kemahiran murid pemulihan khas membaca perkataan KV-KV. Salam sejahtera dan salam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Saya Ervina Laing, Guru Pemulihan Khas dari Sekolah Kebangsaan Sungai Entulang, Bakong. Pada hari ini saya akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk Penggunaan Pubaca untuk meningkatkan kemahiran murid pemulihan khas untuk membaca perkataan KV-KV. Seperti yang kita sedia tahu, membaca merupakan kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh semua murid. Namun, murid pemulihan khas sukar untuk menguasai kemahiran ini. Hal ini telah disokong oleh Jamilia 2005. Beliau mengatakan bahawa murid pemulihan khas mempunyai daya kognitif yang terhad berbanding dengan murid di kelas perdana. Oleh itu, penggunaan bahan batu mengajar yang bersesuaian perlu digunakan oleh guru bagi memastikan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Sebagai contoh, guru boleh menerapkan unsur digital seperti video dalam pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan unsur digital ini adalah sesuai dengan kemajuan pendidikan pada masa kini. Guru tidak boleh lagi menggunakan kaedah pengajaran yang lama ataupun tradisional, iaitu chalk and talk. Berdasarkan refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu, saya telah mendapati beberapa orang murid pemulihan khas sukar menggabungkan suku kata KV menjadi perkataan KV-KV. Murid sering membaca suku kata awal secara berulang-ulang dan tidak dapat membaca perkataan KV-KV dengan betul. Murid juga tidak tertarik dengan bahan dan kaedah pengajaran guru. Seperti sebelum ini, saya sering menggunakan kad perkataan, slide PowerPoint dan buku cerita. Hal ini menyebabkan murid mudah bosan dan hilang fokus di dalam bilik darjah. Oleh hal yang demikian, saya telah mengambil keputusan untuk menghasilkan sebuah kajian tindakan yang berfokuskan untuk membantu meningkatkan kemahiran murid pemulihan khas untuk membaca perkataan KV-KV dengan menggunakan bahan bantu mengajar Pubaca, putar dan baca. Fokus kajian ini dihasilkan berdasarkan 3 kriteria. Yang pertama iaitu kepentingan kajian. Kepentingan kajian ini dapat membantu murid untuk meningkatkan kemahiran membaca perkataan KV-KV. BBM yang dihasilkan juga dapat menarik minat murid untuk belajar dan lebih mudah faham tentang apa yang dipelajari. Dan yang ketiga, yaitu kolaboratif. Saya telah mendapatkan maklumat murid yang telah dikenal pasti daripada ibu bapa, guru mata pelajaran dan guru kelas. Saya juga telah berbincang dengan mereka tentang tindakan susulan yang boleh diambil. Kajian yang dihasilkan juga turut berpandukan model kajian tindakan Kurt Lewin. Terdapat 4 proses dalam model kajian ini, yaitu merancang, di mana saya perlu merancang pelaksanaan kajian tindakan. Yang kedua, bertindak, di mana saya perlu bertindak sesuai dengan perancangan dan berdasarkan masalah yang dikenal pasti. Dan yang ketiga, di mana saya perlu membuat pemerhatian, di mana saya perlu mengumpul data tentang keberkesanan kajian yang dijalankan. Saya telah menggunakan 3 kaedah pengumpulan data, iaitu pemerhatian,
temu bual dan analisis dokumen. Pada akhir proses, saya perlu membuat analisis bagi melihat sejauh mana keberkesanan kajian ini. Bagi objektif kajian pula, iaitu objektif umum. Objektif umum kajian ini adalah untuk meningkatkan kemahiran murid pemulihan khas untuk membaca perkataan KV-KV. Objektif khusus pula, murid dapat menggabungkan suku kata KV dengan betul. Murid dapat membaca perkataan KV-KV dengan betul. Bagi soalan kajian pula, adakah Pubaca dapat meningkatkan kemahiran murid pemulihan khas untuk membaca perkataan KV-KV? Seterusnya iaitu kumpulan sasaran. Terdapat 2 kumpulan sasaran, iaitu murid A terdiri daripada seorang murid perempuan dari kelas tahun 2, murid B pula iaitu seorang murid lelaki dari kelas tahun 3. Kedua-dua murid ini mempunyai kognitif yang sama dan mempunyai kesukaran membaca perkataan KV-KV. Bagi pelaksanaan kajian pula, terdapat 3 langkah yang digunakan dalam intervensi Pubaca. Yang pertama iaitu teka saya. Murid perlu memusingkan kotak pada bahagian gambar. Seterusnya, murid perlu menamakan gambar yang diperoleh. Aktiviti kedua pula iaitu gabungkan suku kata. Murid diminta untuk membaca suku kata. Seterusnya, murid perlu menggabungkan suku kata menjadi perkataan KV-KV berdasarkan gambar yang diperoleh. Dan aktiviti yang ketiga iaitu baca perkataan. Murid diminta untuk membaca perkataan yang telah dihasilkan. Murid juga boleh menonton video pembelajaran menggunakan video yang telah dihasilkan oleh guru. Murid boleh mengimbas QR code untuk mengakses video pembelajaran. Bagi dapatan kajian pula, seperti yang sedia saya maklumkan tadi, saya menggunakan 3 pengumpulan data, iaitu pemerhatian, di mana saya memerhati, mencatat dan merekod tingkah laku murid semasa menggunakan Pubaca. Dan yang kedua iaitu temu bual. Temu bual dijalankan untuk mengenal pasti sejauh mana kefahaman dan maklum balas murid menggunakan Pubaca. Yang terakhir iaitu analisis dokumen, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tahap penguasaan murid dalam kemahiran membaca perkataan KV-KV. Berdasarkan dapatan kajian tindakan yang dihasilkan melalui pemerhatian, saya telah membuat satu senarai semak berdasarkan pencapaian yang ingin dicapai. Saya telah melihat tingkah laku murid semasa intervensi dijalankan. Saya telah mendapati kedua-dua murid ini dapat menamakan gambar dengan betul. Mereka dapat membaca suku kata dengan betul. Mereka juga telah dapat menggabungkan suku kata menjadi perkataan KV-KV dengan betul. Mereka juga dapat memberi perhatian semasa guru mengajar dengan menggunakan Pubaca. Mereka menunjukkan minat untuk belajar menggunakan Pubaca. Seterusnya, dapatan kajian melalui temu bual. Sebagai rumusan dapatan temu bual ini, saya telah mendapati kedua-dua murid ini mudah untuk memahami pelajaran. Mereka juga berasa seronok belajar menggunakan Pubaca. Mereka mengatakan bahawa Pubaca sangat menarik dan cantik. Ini menyebabkan mereka memberi fokus ataupun tumpuan semasa guru mengajar. Mereka lebih fokus belajar berbanding dengan kaedah yang lama. Dapatan kajian yang terakhir pula iaitu daripada analisis dokumen. Berdasarkan jadual ini, saya telah mendapati kedua-dua murid ini telah dapat menjawab semua soalan dengan betul. Jadual di sini telah menunjukkan dengan jelas kedua-dua murid ini mencapai 100% markah. Seterusnya iaitu refleksi dan rumusan kajian. Saya bersyukur kerana kajian ini dapat dijalankan dengan lancar. Kedua-dua murid dapat menunjukkan peningkatan dalam kemahiran membaca perkataan KV-KV. Kelemahan yang dihadapi ialah
capaian internet yang lemah. Hal ini menyebabkan murid sukar mengimbas QR code untuk mengakses kepada video. Saya telah mengambil inisiatif untuk meminta murid menonton video yang telah sedia dimuat turun oleh guru. Kekuatan pula, kajian ini berjaya membantu masalah murid dan juga dapat menambah baik amalan pengajaran dan pembelajaran guru. Saya berharap kajian ini boleh diperluaskan kepada murid-murid prasekolah, pendidikan khas dan juga murid tadika. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ervina Laing atas pembentangan sebentar tadi. Jangan lupa, sesi soal jawab selama 5 minit akan berlangsung selepas pembentangan. Sila ajukan soalan anda di chat box YouTube.
beats music.